我的手，主耶稣，求你保守甲看顾，保守阮的心，顾阮的脚步，忠心跟随你道路。牵我的手，主耶稣，求你为阮来开路。一步过一步，跟你的脚步，不惊路途偌坎坷。主耶稣啊，主耶稣，愿要做你的门徒。主耶稣。我的手，主耶稣，求你保守甲看顾，保守阮的心，顾阮的脚步，忠心跟随你道路。牵我的手，主耶稣，求你为阮来开路。一步过一步，跟你的脚步，不惊路途偌坎坷。主耶稣啊，主耶稣，愿要做你的门徒。主耶稣。Sore ibu-ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. 主所爱的姐妹们，午安。 Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. 这时候我们预备心要听神的话语。 Mari kita berdoa sekali 我们 lagi. 先做一个祷告。 Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Anugerah Tuhan buat kami, menyertai kami, dan secara khusus untuk kaum ibu, kaum wanita yang ada di gereja kami. Tuhan telah memimpin menyertai kehidupan mereka. Demikian juga Tuhan,
kami semua sebagai keluarga besar Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar. Kami sangat bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Terlebih khusus pada minggu yang lalu kami boleh memperingati akan hari Ibu Bapa di gereja kami. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan. Bapak, terima kasih, dan saat ini kami menyerahkan pemberitaan firman di sore hari ini, biarlah Tuhan kiranya memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, ibu-ibu sekalian, 姐妹们， kita sudah belajar tentang Tuhan Yesus di beberapa pertemuan yang lalu. 在之前的几个姐妹会当中，我们已经学习了关于耶稣， Bahwa Yesus adalah Juru Selamat, 就是耶稣是救赎主， ya, bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, yang menjelma jadi manusia. 耶稣是道成肉身的 Nah, 神。 sekarang kita akan belajar tentang pengajaran Tuhan Yesus. 接下来我们要学习的就是关于耶稣的教导。 Mari kita melihat sebentar Injil Matius pasal 5. 我们来打开我们的圣经马太福音第5章。 Injil Matius pasal yang kelima. Nah, di sini ada satu bagian yang sangat terkenal yang disebut sebagai khotbah di bukit. 这里有非常宝贵的信息，就是关于登山宝训。 Saya membaca ayat 1 sampai ayat 3 dulu ya. 牧师来读第1到第3节。 Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah dia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga." 耶稣看见这许多人，就上了山，既已坐下，门徒到他跟前来，他就开口教训他们说：“细心的人有福了，因为天国是他们的。” Di dalam bahasa Indonesia kita membaca berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. 这里在印尼文里告诉我们，就是贫穷的人有福了，其实是细心的人有福了。 Tapi bahasa Mandarin itu sisin ya, sisin itu. Jadi kenapa tidak pincung dan ya? 所以它印尼文跟中文的版本有一些好像误解。 Mengapa saudara-saudara? 为什么是这样呢？ Karena memang bahasa Mandarin berusaha untuk menjelaskan, menangkap sebenarnya apa maksud kalimat ini. 中文比较有可以解释到这段经文的意义到底是什么。 Memang kata aslinya, kata dasarnya memang adalah miskin. 原文来说，它的意思就是贫穷。 Nah, tetapi bahasa Inggris itu juga menuliskan poor in the spirit, yaitu miskin di hadapan Allah. 英文版的正式解释就是在神里是贫穷的。 In the spirit, 在灵里。 在灵里， Yeah. 我们是个贫穷的。 Oke, kalau begitu sebenarnya apa ini? 那到底是什么呢？ Apakah Tuhan hanya memberkati, mengasihi orang miskin lalu tidak menerima orang kaya? 难道神只是爱那些贫穷的，不爱那些称为富有的人吗？ Apakah di sini harta dan uang menjadi ukuran? 是否在这里财富是成为一个标准吗？ Tentu bukan. 当然不是的。 Bukankah orang pemungut cukai seperti Lewi, seperti Sakyus, ini orang-orang yang cukup kaya? 我们在圣经里面也可以认识有Sakai， 还有就是税吏的马太，他们也是一个有富有的人。 富有的人ya. Kemudian di antara perempuan-perempuan yang melayani akan yang keperluan Yesus dan murid-murid itu, sebagian perempuan memang adalah orang yang juga berduit. 还有一般的妇女们，她们侍奉招待主耶稣以及他的门徒们，他们这些妇女当中也有是很富有的。 Nah, jadi maksud Tuhan Yesus adalah ini bukan soal ukuran harta atau duit. 所以在这里，主耶稣要强调的不是以财富来衡量。 Ya, miskin di hadapan Allah bahasa Indonesia. Ini artinya adalah bahwa seseorang itu menyadari
betul-betul di hadapan Tuhan. Dia memang miskin, dia memang tidak mampu, dia tidak punya apa-apa. 一个在主灵里面贫穷的人，他自己却是知道，他除了主在主以外，他什么都不能，什么都没有。意思说，当做一个人，他是当做他拥有了这个全世界，但是他没有信上帝，他没有爱上帝，这个有什么意思呢？就好像圣经里我们也曾经读到的，就是你拥有了全世界，一个人拥有了全世界，但是你没有信主的话，这有什么意义呢？ ini dia artinya. 这就是他的意思。 Sekalipun kamu memiliki seluruh dunia, tapi kamu tidak punya iman kepada Tuhan, kamu tidak percaya, kamu tidak memiliki Yesus dalam hidupmu, itu sama dengan nol besar. 所以就好像刚才我们所理解的，纵然你拥有了全世界，但是你不信主，没有对神没有信心的话，那这一切的所拥有的就是零，没有价值 Jadi 的。 orang yang kaya sekali, 一个非常富有的人， tapi ketika dia datang kepada Tuhan, dia sadar, saya ini orang miskin, saya ini betul-betul melarat. Nah, orang seperti ini Tuhan bilang, orang ini adalah orang yang berbahagia. 当一个在属世上非常富有的人，他来到主面前，但是他一直非常谦卑，非常倒空自己，向主承认说：“我什么都没有不曾拥有的人。”这就是称为虚心的人。 请问弟兄姐妹们特别，姐妹们，saudara-saudari coba simak, perhatikan. 我请问大家， Saya bertanya, 是否真的你们有觉得在神面前，我是真的是一个非常非常穷的人？ pernahkah kita kaum wanita di hadapan Tuhan kita menganggap aku ini sungguh miskin? 或者你们觉得我是很了不起的？ Atau kita menganggap aku ini orang yang hebat, luar biasa. luar biasa. Ibu-ibu sekalian, 姐妹们， Tuhan Yesus mencari orang yang sadar bahwa dia miskin di hadapan Tuhan. 神寻找主耶稣寻找在他面前虚心觉得自己贫穷的人。 Yang kedua, 第二点， Yesus berkata ayat keempat, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. 第二就是哀痛的人有福了，因为他们必得安慰。 Saya bertanya, mengapa orang berduka disebut bahagia? 我自己也自问，为什么哀痛的人被称为有福的人呢？ Bukan, saya ingin bertanya. 我想问一问， Bukankah Alkitab mengatakan bersukacitalah kamu senantiasa, kamu bersukacitalah. 我们常常在圣经里面可以看到的经节，就是在主里面我们要常常喜乐。 Ya kadang-kadang kita juga彼此鼓励，我们常常彼此鼓励，我们说要在主里常常喜乐。 Seringkali kita saling menyapa dan kita saling menyemangati. Di dalam Tuhan kita harus selalu bahagia, bersukacita. bersukacita. 那么现在呢，我们读了，orang yang berduka cita itu bahagia. 但是现在我们读到了哀痛的人有福了。 Tahu apa artinya kalau begitu? 他的意思是什么呢？ Yaitu seorang yang di hadapan Tuhan dia berduka cita karena dia sadar dia orang berdosa, dia berduka karena dosa-dosanya. 就是一个人在主耶稣面前，他觉得他觉悟到自己是个有罪的人。 Nah, celakalah kita kalau kita ini sebenarnya dalam dosa, tapi kita hidup dalam dosa, tapi kita masih merasa fine-fine saja, baik-baik saja, dan kita tidak merasa berduka. 非常糟糕的，当我们活在主的面前，但是我们觉得我们纵然还在罪行当中，还在犯罪，但是我们觉得我好好的。 Ya, kalau sudah begini itu sudah糟糕了， bahasa Indonesia sudah kacau gitu ya. 假如我们有这样的心态，无视于罪的话，不把罪看成是重要、非常严重的事情，那我们生活是非常糟糕的，灵性。 糟糕 bahasa Indonesia kacau. 就是非常的糟糕。
Oke, nah jadi saudara-saudara, kita berduka karena kita sadar akan dosa, ya. 我们哀痛是因为我们了解到、觉悟到我们本身是有罪的人。 Baru yang ketiga, ayat kelima. 第5节， Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. 就是温柔的人有福了，因为他们必承受地土。 Ya, jadi orang lemah lembut, orang yang tidak menonjolkan diri, 一个温柔的人不是显赫自己的人， orang yang tidak mau membalas dendam, 一个也不愿意报仇的、复仇的一个人。 orang ini bisa marah tapi dia bukan pemarah. 他会生气，但他不是容易动怒的人。 Ya, bedakan ya. Dia 所以 bisa 我们要有 marah 区别。 tapi dia bukan pemarah. 他可以有愤怒，但他不是愤怒者。 Jadi orang lemah lembut orang yang dikuasai dan orang yang tunduk sepenuhnya kepada Tuhan. 温柔的人就是一个非常顺服主的人。 Lemah lembut bukan berarti lemah. 温柔不意味着软弱。 Mungkin orang lemah lembut juga barangkali mirip-mirip orang rendah hati, ya. 这里说的温柔的人，可以也被称为是个细心的人。 Lalu kita berkata apa? Yesus berkata apa? Orang yang lemah lembut mereka akan memiliki bumi. 这里告诉我们，温柔的人有福了，因为他们必承受地土。 Wah, apa artinya ini censou di itu? Apa artinya memiliki bumi? 承受地土，这里是什么意思呢？ Artinya saudara, orang ini akan merasakan sukacita dan damai sejahtera surgawi di bumi ini. 就是这个有温柔心的人，在地上可以感受到从天国而来的喜乐和平安。 Kita jangan membayangkan, oh kalau saya lemah lembut berarti saya akan memiliki bumi, saya akan memiliki segalanya, ya saya akan, ya pokoknya saya miliki bumi, gitu ya. 所以我们不要误解了，因为我的温柔，我可以在地上拥有很多的，可能地图，可能其他方面的物质的，不是的。 Tetapi kita memiliki sukacita, damai sejahtera, ya. 但是我们是拥有喜乐和 Dan 平安。 kalau saya merasakan saudara satu pengalaman begini. 牧师自己有一个经历， Saya tidak ingin memuji atau mengatakan bahwa saya orang lemah lembut ya saudara ya. 我不是要自夸， Ya. 我是一个温柔细 Tapi 心的人。 Saya merasa bahwa memang kita bisa merasakan suatu kehidupan yang damai saudara. 但是我可以向你说，我生活在安宁的 Kemudian 状况下， kita bisa punya banyak kawan, punya banyak teman. 而且我们到处都有很多的朋友。 Saudara-saudara percaya dengan saya. 弟兄姊妹们，你要相信 Kalau 我。 saudara adalah seorang yang gampang sekali marah, ya sedikit-sedikit saudara meledak, saudara marah, saudara sedikit punya kawan. Saudara. 假如你是一个容易动怒、一点小事都发怒的人，我相信你会很少有人亲近你，或者称为你的朋友。 Memang ada kawan mungkin, 也许你真的有朋友， ya, mungkin nggak banyak. 但是不多。 Atau mungkin yang jadi kawanmu itu adalah orang yang memang ya mudah kamu kendalikan atau menjilat kepada kamu. 也许跟你做朋友的这些人，就是只是奉承你，或者是顺服你而已。 Itu aja, saudara. 这就是 Ya. 只有这些人可以要愿意靠近你。 Oke, saudara. Yang keempat, 第4点， ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. 饥渴慕义的人有福了，因为他们必得饱足。 Lapar dan haus di sini adalah kerinduan yang kuat, sungguh-sungguh kebutuhan yang sangat kuat yang harus segera dipenuhi. 这里的饥渴慕义就是一个非常深的思念，真正的在它里面有真正的饥渴，有真正的需要。 Yesus mengaitkan lapar haus ini dengan kebenaran. 耶稣在这里把饥渴跟这个恶的是指向神的真理， Sangti旨意. 上帝的旨意， Bahkan dengan Allah sendiri. 甚至你思念的是神而已。 Masih ingat pemazmur pernah berkata begini.
是否曾经记得诗篇里有一节经文？ 诗人, ya, Mazmur 诗人 yang mengatakan seperti rusa yang haus akan air. 就好像鹿渴慕溪水， Nah, demikian jiwaku merindukan Engkau, Tuhan. 我的灵也这样的思慕你，我的神。 Ibu-ibu, apakah engkau merindukan Tuhan lebih dari segala-galanya? 姐妹们，你是否渴慕神超过所有一切的呢？ Mungkin ibu-ibu saat ini engkau di rumah tidak banyak anggota keluarga. 也许可能现在你在家庭里面，家庭的成年人都不在，或者 Atau 只有几个人与你在一起。 mungkin bahkan engkau sendiri di rumah. 也许只剩下你一个人自己在家。 Anak-anak menantu, ya, cucu-cucu. Wah, ini mungkin di luar kota, luar pulau atau luar negeri. 也许孩子们、媳妇们，或者是女婿们、孙子们，可能在外地或者在外国。 Ya, ibu-ibu pastilah sangat rindu, bukan? 当然，姐妹们，我们会非常思念我们的家人。 Kapan terakhir ketemu mereka? 我们是最后一次在什么时候碰见他们的？ Mungkin tahun baru Imlek yang baru-baru ini yang mungkin mereka ada pulang ya. 也许刚刚过的农历新年，他们有回来探亲， Atau mungkin baru-baru ini telepon, video call, Yes. senang sekali tentu. 他们时常也会借着手机上的视频来联络，这也让我们觉得非常的幸福。 Rindu ya. 思念吗？ Tapi kan kalau hanya video call, aduh ya, tidak bisa melepas rindu, bukan? 当然 Yeah. 只是借着手机上的视频，不能够把我们的思念就觉得是满足了，看见视频就满足了，当然不能。 Berjumpa itu tentu lebih baik, bukan? 能够直接的碰面见面，当然是最好的。 Apa itu? Ada dalam satu bahasa Mandarin ya. Apa namanya yang apa katanya itu? Buru jianmian itu apa itu? Nah, gitu. 哦，有一个成语叫做“思念不如相见 Oh iya, Senin buru siang jian, betul ya. Berarti siang jian lebih baik ya. ”， 所以相见一定是最好的。 Rindu kan ibu-ibu ya. Oke. 我们思念吗？ Tapi harus lebih dari itu lagi yang kita rindu yaitu Tuhan Yesus, bukan? 但是我们要比这些思念亲人 Yeah. 更深的来思念神。 Merindukan firman-Nya, kebenarannya, merindukan bahkan merindukan Tuhan Yesus sendiri. 我们思念神的教导、神的真理，甚至我们更思念神自己，就是主耶稣。 Oke. Yang berikutnya, yang kelima. 接下来第5点， Berbahagialah orang yang murah hatinya ya, yang berbelas kasihan karena mereka akan beroleh belas kasihan atau pemurah. Ya. 就是怜惜人的人有福了，因为他们必蒙怜惜。 Oke, terjemahan yang edisi Alkitab yang lalu itu murah hatinya, tapi bisa juga artinya belas kasihan ya, belas kasihan. 就是怜惜也可以叫做怜悯， Orang yang peduli dengan penderitaan orang lain. 就是一个顾念他人 Yeah. 的苦难的， Bisa merasakan bagaimana orang yang orang rasakan. 能够同感于他人所感受的。 Nah, di sini tentu murah hati bukan hanya soal perasaannya saja, saudara-saudara. 这里的怜惜不单单只是我们的感觉而已，情感而已， Tetapi satu tindakan nyata. 但是要有实际的行动。 Saudara-saudara, Allah tidak akan menutup mata. 姐妹们，神从来不会闭上他的眼睛。 Ya, Tuhan mengatakan mereka akan beroleh belas kasihan atau pemurahan. 因为这里告诉我们，神看见，所以他必蒙怜惜。 Ya, saudara, ya, bagaimana? 那姐妹们，我们怎么样呢？ Saya kadang-kadang tuh berpikir, saudara ya, 有的时候我在这样的想， kita ingin bantu orang, 我真的是想帮助他人。 bukan? Kita ini kadang-kadang ingin bantu orang. 我们就是我们想要帮助人， Tapi kalau orang yang sama, yang terus kita jumpa, yang selalu minta tolong ke kita, nah kita bagaimana, saudara?
但是这个人常常的来找我们寻找帮助、祈求帮助，那我们会感觉怎么样呢？你们诚实答应我，会不会讨厌？ Nah, jujurlah saudari-saudari kita, apakah kita bisa merasa bosan, jengkel? Ya, mungkin jujur ya, kita katakan ya. Kalau dia sekali dua kali, oke lah, gitu ya. 我们可以诚实的承认，一两次我帮你是可以的。 Nah, saudara-saudara, saya tuh jadi ingat ya pada cerita kisah tentang Lazarus dan orang kaya. 姐妹们，我记得圣经里面有记载一个故事，就是关于拉撒路。 Nah, kadang-kadang kalau saya dimintai tolong, tapi bisa muncul perasaan jengkel gitu ya. Saya ingat cerita ini lagi, saudara. 当有人要我不断的帮助他的时候，我就记得这个故事。 Saya membayangkan ya. 我可以想象。 Membayangkan, ya. 我们想一想。 Orang kaya ini bisa nggak dia rasa sebel, rasa jengkel sama Lazarus? 这个富有的人对拉撒路的这个乞讨行为会觉得厌烦吗？ Saya pikir iya ya, dia mungkin rasa jengkel. 我想他可能会觉得厌烦。 Karena Lazarus itu bukan sehari dua hari, ya. 因为拉撒路不是一天两天来向他乞讨。 Saya yakin Lazarus ini hampir setiap hari ada di depan rumahnya, nunggu. 我相信拉撒路每天都在这个富有的家人他的家前面等。 Dan Lazarus ini bukan pengemis yang ya mungkin berpakaian masih bersih atau apa gitu, enggak saudara, ini bawa penyakitan kulit borok saudara, aduh gitu ya. 拉撒路不是一个穿的比较整齐的一个乞丐，但是他全身都有这些疮疤的疾病。 Nah, 现在你们诚实来，我们是做这个财主。 Sekarang mari kita jujur juga sekali ini. Kita anggap saya sendiri, kita wanita, kaum wanita adalah orang kaya. 现在拉撒路是在我们的门口，天天在那边。 Sekarang Lazarus tiap hari berada di depan pintu rumah 跟我们 kita. 讨饭。 Setiap hari meminta sedekah, entah nasi, entah apa. 我问你们会不会讨厌？ Saya mohon tanya, bisa jengkelkah kita? Semoga Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Saudara, 姐妹们， kadang-kadang ya, saya bisa rasa jengkel juga, saudara. Ya. 实在的说，有时候我会觉得厌烦。 Musuh juga manusia. Ya. 其实牧师也同样是人。 Musuh bukan Tuhan, loh. 牧师不是神。 Nah, saudara-saudara sekalian, kadang-kadang mungkin Tuhan berbicara kepada kita. 所以姐妹们，有的时候神会借着这些事项，可能会向我们说话。 Oke, saudara, saya hanya bahas 5 ini saja sore ini. 今天下午我们就理解这圣经登山宝训的这前面的5点。 Mungkin lain kali ada kesempatan kita akan bahas lagi topik pengajaran Yesus yang lain, kita lanjutkan, dan terutama juga di Injil Yohanes ada perkataan Tuhan Yesus yang sangat penting, sangat-sangat penting. 接下来以后再有机会，我们再接下来仔细的了解下半段，然后在约翰福音里面有一些信息我们要知道的。 Kiranya Tuhan memberkati kita. 愿神祝福我们， memberkati firman-Nya. 也祝福他的话语。 Oke, kita akhiri persekutuan komisi wanita kita sampai di sini. Kaum ibu sekalian, Tuhan kiranya memberkati kita. 我们把这个姐妹会在这个时候，我们先结束。愿神祝福我们每一 Tetap 位。 saling mendoakan, 我们要彼此的做代祷的工作， juga tetap mendoakan gereja kita. 也要不断的为着我们的教会来做代祷的工作。 Kalau ibu-ibu bisa menggunakan HP, menggunakan aplikasi WA, silakan di add nomor gereja. 假如姐妹们有手机，可以要教会的手机号码， Nah, ke WA ya. 就是接着 WA。 Nah, jadi di add nomornya, disimpan di handphone, nanti kita kemudian kirimkan, nanti kita akan kirimkan berita-berita gereja.
所以你可以用教会的这个号码存在手机里，教会会不断的把信息教会里面的消息还有信息传在这个 WA 号码里面。Baik, yes, kita tetap saling mendoakan ya. 我们要彼此代祷。Tetap jaga kesehatan juga. 同样，我们要自己照顾好自己。Kita akan akhiri dengan berdoa dan mohon kesediaan Ciamoy pimpin kita berdoa ya. 我们来做一个结束祷告。亲爱的父爸上帝啊，感谢神你的保守看顾，日过一日，每一天我们都在你的眼前度过。我们有的时候认为非常困难，有的时候觉得非常的容易，但是每一天我们要深信神你都与我们同在。接着圣经里的信息告诉我们很多的主要我们做到的，但是我们常常忽略了，觉得那是别人吧，我可能做不到。但是我们恳求圣灵帮助我们，借着登山宝训的所有这个我们所学习到的古典，我们可以逐一的从我们的家人开始做起，我们邻居，让我们别人看到我们的生活有见证，愿意认识，靠着我们，借着我们可以相信主耶稣基督。纵然我们现在看起来好像年纪老迈，没有什么可以做的，但是我们也可以接着做代祷的工作。我们要殷勤的读经，我们更深刻的认识主耶稣，让神的灵引领我们度过每一天。感谢神，愿我们在下个星期同样的时间，我们可以再相会，更慢慢的理解神在世上给我们树下的生活榜样。主啊，感谢你，祝福每位姐妹们，无论在什么境况之下，都可以借着祷告，只有借着祷告，我们把它托在神的手里，求神按他的旨意，按他的时间，按他丰盛的怜悯回应我们的祷告。主啊，感谢你把今天全然仰望交托，把这个姐妹会所有听到的，或是看不到、听得见的，都托在你的手中。感谢你这样的祈求感恩交托，乃是奉靠主耶稣生命祈求的。阿门。阿门。好，神祝福，再见。